Assalamualaikum geng. So hari ni kita bertemu lagi dalam video pada kali ni. So yang pertama kali tengok video aku ni, aku ucapkan terima kasih kepada korang dan mohon jasa baik korang untuk like dan subscribe channel aku. Dan pada yang telah subscribe dan menyokong aku selama ni, aku ucapkan ribuan terima kasih pada korang. Jasa korang amat dikenang geng. So hari ni untuk konten terbaru kita bersama dengan sebuah motosikal baru yang dilancarkan di Malaysia beberapa hari lepas, iaitu Moto Guzzi V100 Mandello. Moto Guzzi ni adalah sebuah lagi brand daripada Itali lah yang dibawa masuk ke Malaysia. Mereka telah bertapak sejak 1921. V100 ni sebenarnya adalah sempena 100 tahun motosikal ni telah berada di dunia ni lah, di platform ni. Dan sebenarnya motosikal ni pertama kali dilancarkan pada 2021 dan akhirnya telah tiba di Malaysia. Terdapat 3 varian, iaitu model base lah, kita kata base, V100 Mandello, V100 Mandello S, dan juga di hadapan kita ni adalah V Mandello Aviazon Navale. Tapi yang ni model ni kira limited edition lah, hanya satu saja dimasukkan di Malaysia. Dan in total motor ni hanya dihasilkan sebanyak 1913 unit sahaja. Dan ini adalah color yang untuk yang ni je. Setiap yang base S dan juga yang ini mempunyai warna-warna yang berbeza lah. So agak mudah lah untuk kita mengenali motosikal ni. Enjin motosikal ni bersasaran lebih kurang 1042cc ataupun 1042cc yang mampu menghasilkan sehingga 115 horsepower pada RPM 8700 dan 105 Newton torque pada RPM 6750. 82 torque dia tu, kuasa torque dia tu berada pada low RPM, iaitu lebih kurang 3500. Motor ni sebenarnya memang agak toki lah. Agak toki. Bukan agak toki, aku rasa sangat toki. Sebab 82% tau, dia punya power tu memang dah ada dekat low RPM. Motosikal ni dia tak pakai rantai, dia pakai drive shaft lah. Kat sini kita tak nampak, tapi drive shaft dia tutup kat sini lah. Pertama sekali, motosikal ni dia ride by wire, didatangkan dengan 6-speed gearbox. Ada quick shifter lah untuk model S dan juga model limited edition ni. Untuk model limited edition dan juga model biasa, model base, dia menggunakan USB fork daripada brand Kayaba. Ni aku tunjuk korang. Ini model yang limited edition lah. Dan begitu juga dengan suspension di belakang ni lah, juga menggunakan brand Kayaba. Cuma untuk suspension ni, untuk model ni dia menggunakan suspension adjustable monoshock yang boleh di-adjust secara manual. Manakala untuk model S tu dia menggunakan Olin Smart EC 2.0 yang merupakan semi-aktif lah. Apa yang Olin 2.0 semi-aktif 2.0 EC ni, dia menghubungkan suspension tu dengan sistem elektronik, yang mana sistem elektronik tu akan menilai cara pembawaan korang ikut mode mana dia akan adapt berdasarkan kepada mode dan gaya pembawaan korang motosikal tu lah, gaya pembawaan motosikal korang lah. Daripada sistem brake pula, brake hadapan untuk motosikal ni dia menggunakan dual disc 320mm floating disc dengan 4-port caliper daripada Brembo, dan juga menggunakan dual channel ABS depan dan belakang. Manakala bahagian belakang ni pula menggunakan disc, juga brake disc 280mm dengan 2-port caliper juga daripada brand Brembo. Untuk ketiga-tiga variant ni menggunakan rim alloy rim 17. Untuk tayar hadapan daripada kilang lah dicadangkan saiz dia 120, 70 dan 17, manakala yang belakang 190, 55, 17. Tangki minyak dia berkapasiti lebih kurang 17 liter dengan 3.5 liter untuk reserve. Selain tu, untuk motosikal standard, ketinggian dia lebih kurang 815mm. Okey, jom kita tengok untuk aku punya ketinggian lah. Boleh ke tak, okey ke tak lah. Kita duduk atas model ni, weh lembut. Dia agak berat sikit lah motosikal ni. So macam ni lah, kalau aku duduk, 2 kaki kat bawah dan 1 kaki atas footpack, okey lah, settle lah. Ini untuk ketinggian standard 815mm. Untuk seat dia tu, sebenarnya ketinggian dia tu tak rasa sangat tau. Sebab kalau korang tengok daripada seat dia, untuk rider lah especially, dia agak tirus tau. So
kita tak rasa sangat lah dia punya motosikal tu tinggi. Motosikal ni pun dia datangkan dengan lowering dan juga high accessory untuk menaikkan korang punya seat height, yang mana low tu dia boleh turun serendah 800mm dan korang boleh naikkan lagi sehingga 835mm lah. Motor ni sebenarnya agak berat lah. Dia punya berat tu untuk dry weight, body weight saja dah 212 kg. Dah masuk liquid, dah masuk apa minyak, dah masuk coolant apa semua. Curb, dia punya curb weight tu boleh naik sehingga 233 kg. Memang berat Mat, memang berat. Aku pegang tadi pun agak berat. Biasanya aku akan cakap lah, motor ni motor sport bike ke, motor touring ke, ataupun motor naked ke, whatsoever lah. Tapi untuk motosikal ni sebenarnya lah Moto Guzzi sendirilah mengatakan ini adalah segmen terbaru tau. Segmen terbaru yang dia orang hasilkan lah. Dia panggil all-rounder katanya. Motosikal ni all-rounder sebab dia boleh road, dia boleh sport, dia boleh touring juga kan. So itu kata mereka lah. Tapi bagi aku dia lebih kepada sport touring, disebabkan dengan ada beberapa looks lah yang kita nampak lah. Daripada segi dia punya sitting position, upright. Lepas tu dia ada windshield yang macam ni, walaupun tak tinggi, tapi dia ada aksesori, kita boleh tukarkan kepada windshield lebih tinggi. Dan windshield yang standard ni pun sebenarnya electronically kita boleh naikkan Dan sebab itulah bagi aku dia lebih kepada sport touring punya motosikal lah. Kenapa bukan adventure? Sebab tayar yang dibagi pun sebenarnya tayar road lah. Tapi aku rasa boleh je kalau yang mana nak cuba main ke off-road, mungkin korang boleh tukar untuk tayar yang adventure punya tu. Sebab tayar dia pakai tayar GT tau, Grand Touring punya tayar. Dan okey, motosikal ni, ketiga-tiga model ni semuanya didatangkan dengan TFT meter, 5 inci TFT meter. Dan juga ECU dia didatangkan dengan apa ni, dia menggunakan ECU 11MP Marelli. So ECU ni sebenarnya agak power lah, digunakan di kebanyakan motor-motosikal besar lah. Okay, bila aku bercakap pasal Brembo brake tadi kan, aku lupa juga nak highlight, sebenarnya master pump untuk clutch dan juga untuk brake juga menggunakan master pump daripada Brembo. Dan kedua-dua master pump untuk brake tangan dan clutch dia menggunakan radial master pump lah. Lebih efektif, lebih power lah. Moto Guzzi meletakkan 11MP Marelli ECU pada motosikal ni. So apa yang dia bagilah setting dia untuk motosikal ni, dia ada 2 level engine braking, 4 mode traction control, 4 mode riding mode untuk tour, rain, road dan juga sport. Lepas tu dia ada cornering ABS, dia ada cruise control kat sini untuk korang cruise control kan motor korang. Lepas tu dia ada heated grip. Heated grip. Dan untuk model sport, dia datangkan sekali dengan TPMS dan juga quick shifter. So padu Mat, padu. Dan buat julung-julung kalinya, motosikal ni adalah motosikal yang pertama yang menggunakan additive aerodynamic. Yang mana dia ada wind deflector tau. Ni wind deflector. Benda ni dia boleh keluar, nanti aku akan tunjukkan korang. Yang mana dia untuk adaptive tu, untuk tour mode dia tu, dia akan keluar ikut kelajuan korang. Dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, dia akan turun ikut kelajuan korang lah. Tapi kalau korang buka untuk rain mode, dia akan buka. Dan begitu juga dengan dia punya, macam aku cakap tadi, windshield ni pun boleh dinaikkan dan diturunkan. Dan motosikal ni didatangkan dengan beberapa color. Dia ada 5 color lah. So ini adalah untuk yang limited edition, Avazon Avazon Navale. Okay, untuk Avazon Navale ni, dia punya design dia aku tunjuk sikit lah, dia lain sikit lah. Dia ada tag Marina kat sini. Lambang Eagle Moto Guzzi ni pun lebih macam ada gold. Lepas tu dia ada navy punya logo kat sini. Dan logo ni pun ada colour lah. Kat sini ada lambang logo dia orang lah. Aku rasa sebelah lain pun ada kot. Dekat sini. Ini adalah limited edition lah, Avazon Navale. So ini adalah color untuk special edition. Lepas tu dia ada Polar White, dia ada Lava Red, dia ada 2021 Green dan juga Avantgarde Grey.
So untuk Polar White dan Lava Red untuk base, dan Avantgarde Grey dan juga 2021 Green tu untuk color yang sport lah. Dan motosikal ni kan, dia disebabkan sesuai all-rounder. So memang dia dah setting dia tu untuk macam-macam lah. Macam kat belakang ni kan, macam kawan aku tengah tengok ni, macam member aku Jack tengah tengok ni, ni untuk tapak, untuk dia punya sidebox ni lah. Ni untuk passenger handheld. Dia macam-macam lagi aksesori yang boleh dimasukkan lah kat sini. Terlalu banyak, so aku takkan highlightkan lah. And okay, seterusnya harga. Harga dia lebih kurang untuk, ini aku tak tahu harga dia berapa, sebab dia orang tak announce. Sebab yang masuk pun sebiji dan dah memang dibeli oleh seseorang. Dan harga untuk base model 99,900. Manakala untuk sport, harga dia 115,900. Harga ni tak termasuk dengan road tax, tak termasuk dengan harga insurans, tak termasuk dengan harga pindah nama dan sebagainya. Kalau masuk tu mungkin kena tambah dalam beberapa ribu lagi lah. So okay, daripada segi cost of ownership, aku tak nak sembang pasal tayar, sebab tayar ni sebenarnya sama je. Kalau korang pakai motor yang menggunakan tayar sama pun cost dia sama. In fact, kalau caliper Brembo pun, dia punya dekat brake pad pun sama juga untuk nak tukar dia. Cuma kat sini, drive shaft dia sebenarnya, dia sebab tak pakai rantai, dia pakai drive shaft. So drive shaft ni perlu ada, termasuk lah dalam salah satu daripada dia punya service interval lah. Tak silap aku, setiap 24,000 kot dia akan servis lah drive shaft ni. Okay, motosikal ni daripada segi service interval dia, 1,500 yang pertama. Lepas tu 12, setiap 12,000, 24,000, 36,000, 48,000 dan seterusnya. Dia of course lah, untuk setiap 12,000 tu macam biasalah, oil filter, oil engine, lepas tu spark plug pun untuk setiap 24,000 baru dia akan check, dia akan tukar lah. So okay, itu saja geng untuk video kita pada kali ni. Moto Guzzi V100 Mandelo. Terjumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.